pemasaman yang mampan serta perkembangan domestik yang stabil. Dalam hal ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tambun atas pengiktirafan yang diberikan kepada Kementerian Luar dan meningkatkan peruntukan sebanyak 12.4% berbanding tahun sebelumnya dalam bajet 2023. Dalam kesempatan ini, Kementerian Luar juga sangat menghargai peranan Yang Amat Berhormat daripada Tambun untuk terus memberi sokongan-dokongan dalam usaha kita untuk meletakkan Malaysia di platform antarabangsa serta dalam proses untuk penambahbaikan infrastruktur pejabat-pejabat perwakilan Malaysia di serata dunia. Akhir sekali, sebelum saya mengakhiri penggulungan, saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu penting yang berkait rapat dengan kementerian ini, termasuklah daripada respon yang kita terima sewaktu saya membentangkan penggulungan saya sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak. Kementerian Luar Negeri menyambut baik semua cadangan dan saranan daripada ahli-ahli yang berhormat dan yakin bahawa input-input dan cadangan-cadangan bernas tersebut akan dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti Kementerian Luar supaya dapat terus memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat dan negara dan seterusnya mengembalikan kegemilangan Malaysia di persada antarabangsa. Dan saya ucapkan terima kasih Yang Berhormat Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Luar Negeri. Berkenan itu sekarang ini kita persilakan Yang Berhormat Menteri Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan di atas pembentangan usul rang undang-undang perbekalan tahun 2023 pada 24 Februari 2023 yang lalu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seramai 10 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan sebanyak 16 pertanyaan, isu dan cadangan berkaitan Kementerian Sumber Manusia sepanjang sesi perbahasan kali ini. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang dibentangkan, bajet tahun 2023 bertemakan belanjawan madani, iaitu cerminan prinsip pertanggungjawaban dan sistem nilai yang luhur yang mampu mendepani tantangan semasa termasuk tantangan ekonomi global yang syarat dengan ketidaktentuan. Matlamat bajet 2023 menumpukan kepada 12 ikhtiar utama berlandaskan kepada 3 tekad, iaitu pertama, pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Kedua, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulihkan keyakinan. Dan yang ketiga, keadilan sosial untuk menyederhanakan kesenjangan. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 388.1 bilion bagi tahun 2023. Daripada jumlah tersebut, peruntukan yang disediakan kepada Kementerian Sumber Manusia pada tahun ini adalah berjumlah ringgit Malaysia 1.32 bilion, iaitu ringgit Malaysia 845.16 juta di bawah peruntukan belanja mengurus dan ringgit Malaysia 512.08 juta untuk perbelanjaan pembangunan. Secara umumnya, peruntukan yang dicadangkan ini keseluruhannya adalah bertambah sebanyak ringgit Malaysia 64.81 juta atau 13.25% berbanding peruntukan tahun 2022 yang diluluskan sebanyak RM1.29 bilion. Bajet 2023 yang diperuntukkan kepada Kementerian Sumber Manusia merangkumi program-program latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran, insentif pengambilan pekerja dan perlindungan keselamatan sosial. Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dalam ucapan belanjawan 2023
mengumumkan melalui ikhtiar ke-6 iaitu kerjasama dengan industri bagi pelaksanaan TVET. Agenda kerajaan dalam memartabatkan dan memperkasa bidang TVET akan didukung melalui transformasi program dengan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Usaha ini akan dilaksanakan melalui model kerjasama berimpak tinggi yang dipacu industri agar dapat melahirkan pasaran buruh negara yang berkemahiran tinggi. Kerajaan telah menyediakan ringgit Malaysia 50 juta bagi program skim latihan dual national di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang akan memberi faedah kepada 8,000 orang pelatih. Kerajaan juga menyediakan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 45 juta menerusi insentif per keso kepada majikan sebagai tambahan gaji untuk 17,000 orang graduan TVET bagi memberi galakan pekerjaan dengan pendapatan setimpal. Kerajaan sentiasa meletakkan pekerja tempatan sebagai keutamaan dalam memacu ekonomi negara. Oleh yang demikian, kerajaan telah memperuntukkan ringgit Malaysia 50 juta kepada penggajian pekerja tempatan berkemahiran melalui galakan otomasi dalam sektor perladangan. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja selepas bersalin, kerajaan telah menyediakan geran berjumlah 290 juta ringgit setahun yang dijangka akan memanfaatkan lebih 130,000 wanita. Kerajaan juga komited menjaga keperluan pekerja termasuk semua pekerja ekonomi gig dengan izin gig workers. Untuk tujuan ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 40 juta untuk program peningkatan kemahiran secara micro credential yang akan memberi faedah kepada 30,000 pekerja gig. Terima kasih. Apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Menteri semua adalah program-program yang baik dan bila diteruskan itu sangat baik sekali. Cuma adakah Yang Berhormat Menteri dan Kementerian bercadang untuk mewajibkan syarikat-syarikat untuk adakan internship berbayar? Kerana apa Yang Berhormat Menteri bentangkan sebentar tadi adalah program berskala kecil. Ini perkara yang sangat penting Yang Berhormat Menteri, kerana untuk kita kurangkan jurang sosioekonomi di kalangan orang miskin dan kaya adalah untuk memastikan bahawa anak-anak daripada keluarga miskin ini dapat internship berbayar supaya mereka boleh terbang dari Sabah, Sarawak untuk bekerja di syarikat-syarikat terbesar, ada allowance untuk sewa tempat, beli tiket penerbangan dan akhirnya dengan pengalaman setahun atau 6 bulan sebagai intern, akhirnya itu akan membuka pintu yang lebih besar. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri dan Kementerian boleh mempertimbangkan cadangan ini seperti yang telah dilakukan oleh banyak negara-negara maju. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Muaz. Memang perkara ini dalam pertimbangan pihak kementerian. Kita akan mengkaji perkara ini secara teliti dan kita akan cuba seberapa banyak yang boleh, walaupun kita tahu memang ini memerlukan bajet yang besar, tetapi kita akan cuba lihat bagaimanakah kita boleh membantu dalam hal ini. Terima kasih Yang Berhormat Muaz. Yang Berhormat Menteri. Tumpat. Okey. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan mempunyai data berapakah jumlah wanita yang berjaya kembali semula ke bidang pekerjaan setelah mereka ini bersalin sebagaimana yang disebut oleh pihak Yang Berhormat tadi? Yang Berhormat Tumpat, saya tidak mempunyai statistik pada hari ini, tetapi saya boleh memberi jawapan bertulis kepada Menteri berkaitan dengan apa yang diminta oleh Yang Berhormat Menteri Tumpat. Kerajaan akan meneruskan program latihan kemahiran dengan peruntukan berjumlah 1 bilion kepada pekerja menerusi Dana Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Kerajaan juga bertekad untuk meningkatkan kemampanan sistem keselamatan sosial dengan mewajibkan semua orang bekerja sendiri untuk mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri secara berperingkat. Kerajaan akan menanggung 80% daripada nilai caruman per keso. Oleh yang demikian, kerajaan telah memperuntukkan 100 juta ringgit kepada golongan ini bagi mengurangkan bebanan
dan menggalakkan mereka untuk mencarum. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan Kementerian Sumber Manusia. Seramai 5 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Kubang Pasu dan Yang Berhormat Bayan Baru telah membangkitkan isu-isu berkaitan TVET. Antaranya adalah mengenai tadbir urus TVET, ketidakpadanan tangga gaji dengan kemahiran, graduan dan tempoh masa pensijilan. Saya sedar Yang Berhormat Pendang tidak berada di dalam Dewan pada hari ini. Walau bagaimanapun, persoalan yang dibangkitkan adalah penting berkenaan dengan dasar pendidikan TVET. Maka saya mengambil peluang untuk menjawab isu yang dibangkitkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Disember 2022 telah membuat keputusan agar Kementerian Sumber Manusia menggalas tugas sebagai Sekretariat Majlis TVET Negara. Majlis TVET Negara berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET Negara, di mana keanggotaannya adalah merentasi semua kementerian penyedia TVET dan pelbagai pemegang taruh yang berkaitan. Agenda memperkasakan pelaksanaan TVET di Malaysia adalah berpaksikan kepada 3 teras strategi yang digariskan oleh Majlis TVET Negara, iaitu melalui 1. Tadbir urus bersepadu dan terselaras. 2. TVET dipacu industri. Dan yang ketiga, TVET mencorak masa depan. 3 teras strategi ini dijadikan rujukan utama dalam merangka agenda memperkasa pelaksanaan TVET melalui aspek tabir urus, kualiti industri, pembiayaan dan penjenamaan. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini, langkah penambahbaikan penyelarasan ekosistem TVET negara dilaksanakan melalui platform Majlis TVET Negara. Selaras dengan itu, Kementerian Sumber Manusia telah merancang gerak kerja komprehensif dengan sokongan dan kerjasama kukuh semua pemegang taruh TVET di pihak kerajaan dan juga swasta secara berterusan. Kementerian Sumber Manusia selaku Sekretariat Majlis TVET Negara akan memanfaatkan pelbagai hasil kajian terdahulu yang telah mengenal pasti isu dan cadangan-cadangan penambahbaikan berkaitan TVET sebelum ini. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Bayan Baru membangkitkan isu tangga gaji yang rendah bagi graduan TVET dan menyarankan pihak kerajaan mengambil tindakan sewajarnya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia telah menerbitkan buku Panduan Gaji Permulaan 200 Pekerjaan Terpilih berasaskan kemahiran edisi kedua pada tahun 2020 sebagai langkah berterusan kementerian bagi menyokong strategi memperkukuhkan penjenamaan dan profil TVET di Malaysia. Buku panduan ini dapat menjadi rujukan dan asas kepada majikan dalam melaksanakan gaji permulaan yang disyorkan kepada graduan TVET berdasarkan tahap kemahiran dan sekaligus mampu meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja di negara ini. Muar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sangat gembira mendengar bahawa kementerian di bawah Yang Berhormat Menteri akan mengepalai usaha melalui Majlis TVET kerana jikalau tidak ada banyak sangat pertindihan. Cadangan saya Yang Berhormat Menteri, untuk kita rombak sistem TVET ini perlu ada game changer. Kerana masalah sedia ada adalah di mana walaupun kerajaan berikan subsidi yang tinggi kepada industri TVET, tetapi kadar kebolehpasarannya tinggi, tetapi tangga gajinya sangat rendah permulaan, tetapi lebih mencemaskan dia punya take up rate dia bawah 50%. Maksudnya banyak institusi TVET ini masih kosong. Dan bila tanya kepada mereka, ramai tanya, jawab adalah dia makan masa sangat panjang. Daripada permulaan, bila nak habis tu macam dapat ijazah. Tunggu 3 ke 5 tahun baru nak habis institusi TVET. Bolehkah Yang Berhormat Menteri bincang dengan Yang Berhormat
Menteri Pengajian Tinggi untuk kita mulakan TVET lebih awal. Minta maaf, Yang Berhormat Menteri Pendidikan, bagi sekolah teknikal ataupun vocational dalam peringkat tingkatan 4 atau tingkatan 5, bila habis terus berikan mereka diploma jikalau mereka menggunakan jurusan TVET, supaya selepas itu jikalau mereka melanjutkan pengajian TVET dan dah boleh khusus specialization, contohnya dalam bidang solar terus buat chargeman, dah tak perlu tunggu lagi 3 tahun lagi selepas SPM. Saya berharap boleh ada koordinasi. Kalau tidak, data menunjukkan bahawa ramai anak muda akhirnya tak nak sertai TVET, maka masa yang panjang, gaji rendah. Saya berharap akan ada game changer yang Berhormat Menteri boleh bawa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Memang ini merupakan satu cadangan yang baik. Saya sendiri memang mahu berjumpa dengan Menteri Pendidikan untuk membincangkan tentang perkara ini. Jadi saya perlukan sedikit masa supaya perkara ini boleh diselaraskan di antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pendidikan. Sama ada perkara ini boleh dilaksanakan atau tidak, tapi cadangan ini adalah satu cadangan yang memang boleh diterima dan boleh membawa satu game changer dalam TVET. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan pada masa yang sama mengharapkan kerjasama dan komitmen berterusan pihak majikan untuk mengambil graduan TVET bekerja berserta bayaran gaji yang berpadanan dengan kemahiran yang mereka miliki. Selain itu, kerajaan melihat pengiktirafan profesional sebagai satu nilai tambah yang akan menyumbang kepada penerimaan majikan serta industri terhadap graduan TVET. Pengiktirafan profesional kepada graduan TVET membuka banyak peluang kepada majikan di sektor awam dan swasta untuk menawarkan pakej penggajian pekerjaan yang lebih kompetitif. Tuan Yang di-Pertua, sebagai usaha berterusan bagi membantu dan memastikan graduan TVET ini mendapat gaji yang setimpal dengan kelayakan dan kemahiran mereka, kerajaan telah menjalinkan kerjasama strategik dengan pihak industri. Melalui kerjasama ini, pihak industri akan terlibat secara langsung dengan pelaksanaan TVET melalui pembangunan kurikulum, penyampaian latihan, perkongsian kepakaran dan peralatan. Kementerian Sumber Manusia telah mensasarkan 50 memorandum kerjasama bersama syarikat berkaitan kerajaan dan pihak industri pada tahun 2023. Sebagai permulaan, Kementerian Sumber Manusia sedang berusaha untuk memuktamadkan 10 memorandum kerjasama tersebut. Seterusnya, saya akan memberi penjelasan mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Muar berkaitan tempoh masa pembelajaran dan persijilan yang panjang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada masa ini, program TVET boleh disertai oleh belia berumur seawal 15 tahun. Platform ini membolehkan mereka dianugerahkan kelayakan TVET pada usia lebih muda, bergantung kepada jenis program dan tempoh latihan yang perlu dilalui. Selain itu, program TVET turut menawarkan kursus jangka pendek bagi meningkatkan fleksibiliti pelaksanaannya. Menerusi pendekatan ini, peserta boleh mendapatkan persijilan TVET berkonsepkan micro-credential dengan memberi fokus kepada set kemahiran yang diminati dalam tempoh masa yang lebih singkat. Berkaitan permohonan kemasukan ke institusi latihan kemahiran awam pula, sistem permohonan UPU online telah digunakan sebagai satu sistem bersepadu melibatkan permohonan kemasukan ke institusi latihan kemahiran awam. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Muar juga menyarankan agar sukatan pelajaran TVET berdasarkan kepada keperluan industri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pembangunan dan pelaksanaan kurikulum TVET memberi penekanan terhadap keperluan sebenar industri, khususnya aspek berkaitan kemahiran amali bagi memberi pendedahan dan pengalaman sebenar pekerjaan sebelum
mereka dipersijilkan. Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran telah melantik dengan izin Industry Lead Body yang merupakan organisasi pemacu bagi sesebuah sektor industri dalam membangunkan dengan izin National Occupational Skill Standard. Melalui Industry Lead Body ini, pakar-pakar dan pengamal industri memberikan input dan terlibat secara langsung bermula dari peringkat awal pembangunan National Occupational Skill Standard yang seterusnya digunakan sebagai standard rujukan dalam membangunkan kurikulum program TVET. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kubang Pasu pula membangkitkan berkaitan kapasiti Institut TVET yang tidak mencukupi di Kubang Pasu. Kementerian Sumber Manusia mengambil maklum berkaitan isu tersebut. Walau bagaimanapun, untuk makluman Dewan Yang Mulia, di bawah Kementerian Sumber Manusia terdapat 2 buah institusi TVET khusus di negeri Kedah, iaitu Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kulim dan Institut Latihan Perindustrian Jitra yang menawarkan pelbagai program TVET bermula dari peringkat sijil hingga ke diploma dalam bidang-bidang terpilih termasuk bidang elektrik dan elektronik. Berdasarkan statistik, jumlah kapasiti pelajar adalah seramai 750 orang pelajar di Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kulim dan di Institut Latihan Perindustrian Jitra pula seramai 710 orang pelajar. Selain itu, terdapat juga beberapa lagi institusi TVET di bawah kendalian kementerian lain yang beroperasi di negeri Kedah seperti Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, College Community Kulim, Institut Kemahiran Belia Negara, Jitra dan Naka, Institut Kemahiran Mara, Alusta, SIG dan Sungai Petani. Institusi TVET berkenaan menyediakan peluang latihan bagi golongan muda termasuk penduduk di kawasan Kubang Pasu dalam pelbagai bidang. Tuan Yang di-Pertua, seramai 3 orang ahli yang berhormat iaitu Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Kuala Krai dan Yang Berhormat Bera telah membangkitkan isu berkaitan pelaksanaan gaji minimum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Perintah Gaji Minimum 2022 telah berkuat kuasa mulai 1 Mei 2022 dengan kadar gaji minimum ringgit Malaysia 1,500 sebulan untuk semua sektor tanpa mengira wilayah bagi majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih dan tanpa mengira bilangan pekerja bagi majikan yang menjalankan sesuatu aktiviti profesional. Walau bagaimanapun, kerajaan telah membuat keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022 bagi majikan yang menggajikan kurang 5 orang pekerja daripada 1 Januari 2023 kepada 1 Julai 2023 di seluruh negara. Keputusan penangguhan ini dibuat adalah kerana kerajaan prihatin kepada usahawan perniagaan mikro yang masih belum pulih sepenuhnya ekoran perniagaan yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Selain itu, kerajaan juga mengambil kira memorandum daripada pelbagai pihak yang terlibat yang menyatakan bahawa mereka terpaksa menanggung kos tambahan akibat daripada pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022. Pelanjutan tambahan selama 6 bulan ini diharap dapat memberikan peluang untuk majikan perniagaan mikro menyelaras dan mengimbangi keperluan kewangan yang sedikit sebanyak akan membantu memulihkan kedudukan ekonomi syarikat. Tuan Yang di-Pertua, cadangan pelaksanaan model gaji progresif yang disarankan oleh Yang Berhormat Pendang adalah satu cadangan yang baik. Walau bagaimanapun, ianya memerlukan kajian mendalam selaras dengan situasi ekonomi dan perburuhan semasa. Pelaksanaan gaji progresif dan gaji minimum mempunyai objektif yang sama, iaitu
memberi perlindungan kepada pekerja yang menerima gaji terendah. Di samping itu, kerajaan juga sedang meneliti cadangan daripada Bank Negara Malaysia berkaitan dengan izin living wage. Berdasarkan laporan Bank Negara Malaysia pada tahun 2018, kadar living wage untuk seorang individu adalah berjumlah RM2,700. Bagi pasangan tanpa anak pula, kadarnya adalah sebanyak RM4,500 dan pasangan dengan 2 orang anak adalah RM6,500. Sehubungan itu, kerajaan perlu mengkaji dan mengenal pasti model yang sesuai dan terbaik untuk negara kita. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, gaji minimum yang dilaksanakan di Malaysia merupakan satu keperluan statutory yang ditetapkan di bawah undang-undang dan ianya adalah terpakai kepada semua pekerja tempatan dan pekerja asing selaras dengan hasrat dengan izin International Labour Organization. Gaji minimum merupakan gaji terendah yang dibenarkan oleh undang-undang untuk pekerja-pekerja asas tanpa kemahiran. Bagi pekerja-pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran, gaji mereka seharusnya lebih tinggi daripada gaji minimum yang ditentukan oleh pasaran buruh, rundingan dengan pihak majikan atau melalui perjanjian kolektif. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bera juga menyarankan agar kerajaan mengambil tindakan segera ke atas syarikat yang memberi alasan pihak kerajaan masih belum lagi mengubah suai sebut harga dalam dokumen tender-tender mereka. Kementerian Sumber Manusia mengambil maklum berkaitan isu ini. Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kewangan akan mengadakan perbincangan untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bera. Tuan di-Pertua. Terima kasih, Menteri. Sikit Ya. aja. Memandangkan hanya Jelutong. masa hanya 5 minit. Saya cuma ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian bagi pihak pengusaha restoran dan sebagainya dalam satu sesi town hall session di mana Yang Berhormat Menteri bersama-sama dengan ketua-ketua agensi telah pun turun bersama-sama. Julung kali pertama kali diadakan, saya difahamkan, di mana banyak masalah telah pun diselesaikan dan kita lihat sekarang bahawa majikan-majikan begitu selesa di mana pekerja-pekerja asing telah mula masuk ke negara kita untuk bekerja di dalam beberapa sektor restoran, kedai emas, gunting rambut dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Menteri dan juga kaki tangan kementerian di atas usaha yang telah dilakukan. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat sempurna menyentuh berkaitan isu pekerja asing yang tidak mencukupi dan cadangan agar tidak menggunakan ejen bagi penggajian pekerja asing. Menyedari keperluan tenaga kerja asing dalam keadaan amat terdesak, kerajaan amat prihatin untuk menyelesaikan masalah ini dengan serta-merta. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia telah melaksanakan Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing. Pelan kelonggaran penggajian pekerja asing ini bertujuan bagi mempercepatkan proses kelulusan permohonan kota pekerja asing serta kelulusan penggajian pekerja asing bermula pada 17 Januari 2023 sehingga 31 Mac 2023 bagi sektor-sektor kritikal seperti berikut: pembuatan, pembinaan, perladangan, pertanian dan perkhidmatan, iaitu hanya untuk subsektor restoran sahaja. Di bawah Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing, majikan-majikan yang memerlukan pekerja asing dibenarkan untuk menggajikan pekerja asing daripada 15 negara sumber tanpa melalui prasyarat kelayakan penggajian dan kelayakan kota yang dikenakan sebelum ini, termasuk pengecualian proses temuduga oleh agensi kawal selia. Di samping itu, pengiklanan kekosongan jawatan di portal My Future Jobs juga telah dikecualikan berkuasa serta-merta. Kementerian Sumber Manusia akan memproses
dan memberi kelulusan permohonan penggajian pekerja asing dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima. Dengan pelaksanaan Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing ini, kerajaan menjangkakan masalah kekurangan pekerja asing akan dapat diatasi dalam tempoh 3 bulan. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan isu ejen pula, untuk makluman Dewan Yang Mulia, ejen berlesen dalam kategori C di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981, Akta 246, boleh merekrut pencari kerja tempatan untuk bekerja dalam dan di luar negara, dan pekerja bukan warga negara termasuk pekhidmat domestik asing bekerja dalam negara. Agensi pekerjaan swasta ini boleh menjalankan fungsi sebagai pengantara antara majikan dan pencari kerja. Akta 246 ini merupakan undang-undang yang mengawal agensi pekerjaan swasta di Malaysia dan dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bagi menambah baik proses ini, Kementerian Sumber Manusia sedang dalam proses rundingan dengan negara sumber untuk melihat peranan agensi pekerjaan swasta serta langkah yang perlu diambil untuk mengawal kos pengambilan pekerja asing. Peranan agensi pekerjaan swasta juga telah dinyatakan di dalam memorandum persefahaman yang dimuktamadkan dengan negara-negara sumber. Tuan Yang di-Pertua, bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Speaker, ya, kalau boleh sempurna. saya telah bertanya berhubung kait dengan pekerja asing, khususnya di beberapa sektor yang tadi itu disebutkan peladang. Yang kedua lagi tak disebut itu construction sector. Dan peladang ini kita dapati bahawa kalau dia pekerja daripada Indonesia, dia far much better than say like from Philippines. We have one Indonesian is better than 2 Filipinos in the plantation sector. Dari segi construction, Filipinos is better. Kalau boleh seperti apa yang saya telah cadangkan, selain daripada pergantungan kita, bukan saya tak galakkan agensi-agensi swasta, kadang-kadang there's a lot of complication nak mengurus, kerana ini sektor merupakan di antara sumber pendapatan negara yang boleh membawa hasil begitu banyak, bukan hanya kepada kerajaan, bahkan juga kepada sektor-sektor peladangan. Ada buah tak boleh dituai, kena buruk biar saja. There's no enough workforce di situ. Jadi saya berharap kerajaan, seperti apa yang disebutkan tadi, mempunyai landasan yang official selain daripada buruh untuk membolehkan pihak-pihak yang terbabit amat memerlukan pekerja asing ini daripada luar negara. Jumlah dia berapa? Contoh dari Indonesia 500,000 untuk sektor peladangan, 200,000 untuk sektor construction. So at least they know, rather than dealing directly with agensi-agensi yang swasta ni, membabitkan banyak kerena dia. Sampai sekarang kita ketandusan di peringkat negeri Sabah bukan hanya construction, bahkan juga lebih-lebih lagi peladangan. Terima kasih banyak. Moga-moga masalah ini dapat diselesaikan dalam sebulan 2 ini, sebab kelulusan telah diberi setakat ini lebih daripada 300,000 kelulusan penggajian dan juga kuota telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia, dan kita ada masa tempoh lebih kurang 3 minggu lagi dan mungkin jumlahnya akan bertambah. Dan saya memang akan memastikan bahawa keperluan sumber tenaga pekerja asing itu akan mencukupi dalam tempoh sebulan 2 bulan akan datang. Terima kasih Yang Berhormat sempurna. Boleh sambung Tuan yang Saya bagi 5 minit Yang Berhormat, gulung tutup. Tuan Yang di-Pertua, bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Segamat berhubung isu gangguan seksual di tempat kerja dan isu kesihatan mental. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bagi tujuan menangani gangguan seksual di tempat kerja, Akta Kerja 1955 telah mewajibkan pihak majikan untuk mempamerkan notis berkaitan larangan gangguan seksual di tempat kerja bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran kepada semua majikan dan pekerja. Selain itu, pihak majikan juga telah diberi kuasa untuk mengambil tindakan kepada pelaku-pelaku gangguan seksual yang didapati bersalah. Ini bagi memastikan mangsa-mangsa gangguan seksual dapat
dilindungi oleh majikan daripada aspek mental dan fizikal. Berkaitan dengan isu aspek kesihatan mental pekerja di tempat kerja pula, pindaan Akta Kerja 1955 yang telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 memperuntukkan beberapa pindaan yang menjurus ke arah kesejahteraan individu dan keseimbangan kerja, work-life balance. Antara petikan terkenal mengenai keseimbangan kerja dan kehidupan adalah daripada Hillary Rodham Clinton. Beliau mengatakan dengan izin, "Don't confuse having a career with having a life." Jangan kelirukan pekerjaan sebagai kehidupan. Pindaan kepada Akta Kerja 1955 turut menetapkan aturan kerja fleksibel yang membolehkan pekerja memohon perubahan waktu kerja, hari bekerja dan perubahan tempat kerja mengikut keperluan. Pengurangan waktu kerja daripada 48 jam kepada 45 jam seminggu juga telah dilaksanakan bagi menggalakkan keseimbangan kerja dan kehidupan berkeluarga. Telah terbukti kaedah aturan kerja fleksibel atau flexible work arrangements berjaya mewujudkan tenaga kerja yang lebih sihat dan meningkatkan keterlibatan pekerja terutamanya sewaktu pandemik. Lebih banyak majikan telah melaksanakan aturan kerja fleksibel sebagai strategi untuk mengekalkan tenaga kerja di dalam pasaran kerja. Selain menambah baik polisi waktu bekerja anjal dan penambahan cuti maternity dan paternity, penyediaan infrastruktur yang boleh menyokong pelaksanaan aturan kerja fleksibel seperti bilik menyusu dan pusat jagaan kanak-kanak juga adalah penting bagi memudah cara pekerja melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga. Aturan kerja fleksibel mewujudkan keseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan seharian seorang pekerja yang secara tidak langsung menangani aspek tekanan mental. Ini juga akan mempengaruhi prestasi dan produktiviti pekerja. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Farid Sulong telah membangkitkan isu keterlibatan wanita yang rendah dalam pasaran buruh. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia telah melaksanakan beberapa penambahbaikan dalam meningkatkan faedah kepada golongan pekerja wanita melalui pindaan Akta Kerja 1955, Akta 265 yang telah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Antara pindaan yang telah dibuat ialah memasukkan peruntukan baru berhubung larangan pemberhentian wanita hamil di bawah Akta 265 bagi menambah baik aspek kebajikan kepada pekerja dengan melarang majikan daripada memberhentikan pekerja wanita yang sedang dalam tempoh kehamilan atau sakit akibat kehamilan selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa dengan izin Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Selain itu, peruntukan baru berkaitan larangan diskriminasi di tempat pekerjaan juga telah diwujudkan bagi memberikan kuasa kepada Ketua Pengarah Tenaga Kerja untuk menyiasat sebarang aduan berhubung diskriminasi dalam pekerjaan dan membuat apa-apa perintah atau keputusan berhubung dengan aduan ini selaras dengan Konvensyen ILO berkaitan dengan izin Discrimination, Employment and Occupation Convention 1998. Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat, boleh saya minta penjelasan sedikit tentang diskriminasi pekerja wanita. Minta sikit je masa sebab ini kepentingan wanita. Sempena Hari Wanita. Minta sikit je. Saya nak habis sebab saya dah diberi masa tambahan dan saya nak habiskan penggulungan saya. Maaf ya. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pertanyaan dan mengemukakan cadangan kepada Kementerian Sumber Manusia semasa perbahasan usul rang undang-undang perbekalan tahun 2023. Kementerian ini amat menghargai segala cadangan dan teguran yang telah dikemukakan dan kementerian akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Bagi soalan-soalan yang tidak dapat dijawab, kementerian akan mengemukakan jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan kementerian yang berikut tanya, Kementerian Kesihatan.
Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 54 orang ahli parlimen yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang undang-undang perbekalan tahun 2023 dan telah membangkitkan hampir 75 isu berkaitan dengan Kementerian Kesihatan. Saya sebut satu persatu ahli-ahli parlimen yang prihatin terhadap isu-isu berkaitan tentang kesihatan. Yang berhormat Bagan, Bagan Serai, Balik Pulau, Bandar Kuching, Baram, Batang Lupa, Batang Sadong, Betong, Dungun, Gua Musang, Hulu Terengganu, Ipoh Timur, Kinabatangan, Kelang, Kota Belut, Kota Merudu, Kota Melaka, Kuala Kerai, Kuala Langat, Kuala Nerus, Kuala Pilah, Kuantan, Kulim Bandar Baru, Ranau, Segamat, Selangau, Sempurna, Serian, Shah Alam, Sibu, Simpang Renggam, Sepitang, Sri Aman, Subang, Sungai Siput, Jelubu, Jempol, Julau, Kampar, Kepala Batas, Kepong, Ledang, Lubuk Antu, Mas Gading, Port Dickson, Puchong, Putatan, Tangga Batu, Tanjung Karang, Tawau, Temeloh, Tenggara dan Tumpat. Saya akan sebut satu persatu dan juga mana-mana yang tidak hadir di dalam Dewan akan kita berikan jawapan secara bertulis dalam tempoh 5 hari bekerja. Dan juga mungkin masa tidak mencukupi, Datuk Speaker. Saya teruskan. Tuan Yang di-Pertua, saya bagi pihak Kementerian Kesihatan mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan kerana telah menyediakan sejumlah peruntukan kedua terbesar yang diterima berbanding kementerian lain. Peruntukan ini merupakan satu pelaburan penting untuk membina masyarakat yang sihat, produktif bagi membangunkan Malaysia Madani. Bagi tahun 2023, KKM telah memperuntukkan sebanyak 36.33 bilion berbanding 32.41 bilion pada tahun 2022, iaitu peningkatan sebanyak 12.1% atau 3.92 bilion dan merupakan peruntukan kedua terbesar bagi belanjawan 2023. Daripada jumlah ini, sebanyak 31.5 bilion diperuntukkan untuk belanja mengurus, manakala 4.83 bilion diperuntukkan bagi belanja pembangunan. Peruntukan belanja mengurus yang diperuntukkan pada tahun ini meningkat sebanyak 3.47 bilion atau 12.38% berbanding pada tahun lepas. Sebahagian besar peruntukan ini diperuntukkan bagi membiayai aktiviti di bawah program perubatan, iaitu berjumlah 11.1 bilion atau 37.51%, manakala program kesihatan awam pula menerima sebanyak 5.49 bilion atau 17.42%. Peruntukan ini bertujuan membiayai emolumen anggota perubatan dan kesihatan, pengoperasian fasilitis hospital, institusi dan klinik kesihatan, pelaksanaan program pencegahan awal, penyakit pelaksanaan saringan dan intervensi kesihatan serta aktiviti advokasi bagi meningkatkan lagi literasi pendidikan kesihatan dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, KKM juga diluluskan peruntukan sebanyak 4.9 bilion bagi tujuan perolehan perbekalan perubatan seperti ubat-ubatan gas, reagen, consumable dan vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan. KKM juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kerajaan kerana meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 3 bilion ringgit bagi tujuan pelantikan pegawai secara tetap dan kontrak. Peruntukan ini memberi manfaat besar dalam meningkatkan lagi kapasiti fasiliti kesihatan dalam menyediakan akses penjagaan kesihatan berkualiti kepada rakyat. Tuan Yang di-Pertua, KKM juga berbesar hati kerana menerima peruntukan di bawah belanjawan pembangunan iaitu sebanyak 4.83 bilion. Jumlah peruntukan ini meningkat sebanyak 10.27% ataupun 448 juta berbanding peruntukan yang diterima pada tahun 2022. Peruntukan ini akan dibelanja bagi projek pembangunan fizikal, fasilitis kesihatan meliputi pembinaan hospital, klinik baru dan pembaikan dan penaiktarafan sebanyak 400 buah klinik daif yang diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk disiapkan pada tahun semasa. KKM komited untuk memastikan keseluruhan peruntukan yang diluluskan tersebut dibelanjakan sepenuhnya pada tahun ini demi manfaat kepada rakyat. Bagi menambah baik hospital KKM, kerajaan juga akan menaik taraf kemudahan sebanyak 26 buah hospital di seluruh negara seperti Hospital Kampar, Hospital Greek, Hospital Pontian, Hospital Mersing,
Hospital Tangkak, Hospital Jelubu, Hospital Bentong, Hospital Lunduk, Hospital Marudi dan hospital-hospital yang lain. Berdasarkan tempoh masa yang diberikan, saya bercadang untuk menjawab beberapa isu yang mendesak dan dibangkitkan mengikut 3 tajuk utama. Pembinaan dan naik taraf fasilitis kesihatan di Semenanjung Malaysia, wilayah Sabah dan Sarawak, akses kepada perkhidmatan kesihatan yang diberikan oleh KKM, dan yang ketiga, isu berkaitan program imunisasi yang dijalankan oleh KKM. Berkenaan tentang pembinaan naik taraf fasilitis kesihatan di Semenanjung. Berkenaan tentang YB Subang ada di dalam Dewan, Tuan Yang di-Pertua, saya merakamkan penghargaan kepada YB Subang yang prihatin terhadap isu kesihatan yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Subang Jaya dan sekitarnya. Bagi pembinaan klinik USJ1, saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan telah meluluskan projek ini dan akan dilaksanakan mulai tahun 2023. Pihak Jabatan Kerjaya sebagai agensi pelaksana akan menyegerakan pelaksanaan projek ini dan akan dipantau dari masa ke semasa dalam Majlis Tindakan Pembangunan KKM setiap tahun. Berkenaan Terima kasih Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Subang. Tahniah. YB Port Dickson ada kat sini? Tak ada Gua Musang? Bagan Serai? Ada. Okey. Bagi menjawab pertanyaan Bagan Serai berkaitan projek pembinaan Hospital Bagan Serai, projek ini telah pun diluluskan menerusi Rolling Plan ketiga AP3 Rancangan Malaysia ke-10 dengan kos sebanyak 173.35 juta. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan pada 2 Januari 2018 dengan jangkaan tarikh siap asal pada 28 Disember 2020. Walau bagaimanapun, berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semasa penularan pandemik COVID-19 dan sebab-sebab lain seperti pindaan reka bentuk, projek ini telah diberikan lanjutan tempoh masa EOT sehingga 13 November 2023. Berdasarkan jadual pelaksanaan baharu, projek ini dijangkakan akan siap dan beroperasi secara berperingkat mulai suku pertama 2024. Berkenaan tentang YB Temeloh. Ada YB Temeloh? Okey, kita akan bagikan jawapan secara bertulis. Dan juga kepada Yang Berhormat Maran, menjawab berkenaan tentang Hospital Maran. Berhubung pembinaan Hospital Maran, KKM telah pun memberikan jawapan secara bertulis. Walau bagaimanapun, saya mengambil kesempatan pada sesi ini untuk memaklumkan projek pembinaan Hospital Maran telah pun diluluskan di bawah Rolling Plan ke-4 Rancangan Malaysia ke-11 bagi butiran kerja awalan fasilitis kesihatan. Kelulusan ini bertujuan membolehkan kajian kesesuaian tapak dan reka bentuk awal dilaksanakan bagi menentukan anggaran kos projek. Berdasarkan dapatan JKR, menerusi kerja awalan ini didapati tapak yang dicadangkan tidak sesuai berikutan faktor keadaan tanah yang berbukit, mempunyai kawasan takungan air semula jadi dan alur sungai. Projek hospital yang berkapasiti 76 katil ini sekiranya hendak diteruskan memerlukan kerja-kerja tanah yang kompleks, peruntukan kewangan yang tinggi dan keadaan tidak mematuhi konsep value for money. Datuk Yang Bertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih kerana menyatakan mungkin hospital ini diluluskan. Saya terlibat daripada mula mengenal pasti tapak Hospital Maran ni. Mulanya 6 tapak telah dikenal pasti dan saya sendiri melawatnya. KSU Kementerian Kesihatan dah berhenti pun, dah tak ada pun sekarang dan telah diluluskan oleh kerajaan. Kemudian di bawah Menteri Pagu teruskan masa PS pemerintah 22 bulan tu dia slow perlahan. Kemudian kita bawa pada Bera punya menteri terus diluluskan 350 juta. Dan minta maaf Datuk Yang Bertua, seperti mana saya sebutkan, saya dah menghadap Baduli Yang Maha Sri pada kebahagiaan Yang Pertuan Agong. Dan Yang Pertuan Agong menitahkan supaya hospital ini dilaksanakan segera dan baginda hendak supaya meletakkan batu asas pada hospital ini. Minggu lepas saya balik, alasan bahawa tapak ini tidak sesuai. Alasan diberitahukan, kata pegawai kesihatan mengatakan tidak sesuai. Saya jumpa pegawai kesihatan sendiri. Dia kata bukan saya beri putusan ini. Saya minta Yang Berhormat berikan perhatian. Saya minta
Kalaulah buat pembetulan, dan saya nak pastikan supaya hospital ini dapat disegerakan, dilaksanakan juga, sebab tapak yang telah pun kita pasti ialah tapak yang telah pun kita runding dengan Kementerian Dalam Negeri. Tanah kerajaan yang telah pun dibuat kerja asas awal tanah. Saya kira sebelum tidak timbul pun, lepas tukar kerajaan, tiba-tiba ini jadi. Saya minta maaf, Yang Amat. Orang kampung cukup marah sekarang ni. Kemarin saya dah sapu 4-0, Yang Amat. Ya. Saya nak beritahu. Minta Terima maaf. kasih Yang Berhormat Maran. Jangan berbuat pengkhianatan pada rakyat. Walaupun kita berbeza parti, tapi perkhidmatan untuk rakyat mesti kita utamakan. Sebab itulah saya minta, Yang Amat, Maran tak ada hospital lagi lah. Ada, saya tak kisah, Yang Amat. Terima kasih Maran. Jadi saya minta berikan keutamaan. Beritahu Perdana Menteri, Menteri Kewangan, berikan keutamaan ke hospital ni. Seperti mana juga hospital lain. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat. Saya tahu Yang Amat orang yang baik, kawan saya lama. Terima kasih. Saya memahami perasaan Yang Berhormat Maran dan juga kita akan memberikan perhatian kerana Hospital Maran ini masih lagi disenaraikan dan juga kerja-kerja untuk mendapatkan tapak yang bersesuaian akan dikemukakan kepada pusat, agensi pusat. Ada point of order. Order berapa? 36.7. 30? 36.7. Sebentar. Nama Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi memegahui Majlis Mesyuarat. Yang Berhormat Tampin, saya ambil maklum. Yang Berhormat Maran, sila bangun. Yang Berhormat Maran. Yang Amat, Datuk Yang Bertua, Yang Amat tak tahu sejarah, jangan bercerita. Yang Berhormat Maran. Ini bukan soal sejarah, ini point of order. Bukan okey. sejarah. Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Tampin telah membangkitkan isu peraturan. Setelah disemakkan, Dewan sila dengar ya. Nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ini 36.7 ya. Nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang ditama yang di-Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi Majlis Mesyuarat. Dari tangkapan saya mempengerusikan majlis ini, apa yang telah dinyatakan Yang Berhormat Maran itu melanggar peraturan ini, pohon tarik balik. 40. Jelas ya? Apa? Tarik balik. Saya terbuka, Yang Amat. Saya nak ceritakan sejarah. Tarik balik je lah. Nak sabar, Yang Amat ni hak saya. Sila dulu. Saya tarik balik. Yang Berhormat Saya orang muda. Yang Berhormat Tak Tampin. apalah. Speaker. Saya dengan speaker tu, saya akan tarik balik. Yang Berhormat Tampin. Ya, saya Yang Amat speaker. Saya menghormati undang-undang. Tak apa, saya tarik balik. Okey. Semua saya nak Selesai, ya? ceritakan sejarahnya. Terima kasih Yang Berhormat Maran. Saya gentleman. Betul. Apa Okey, yang terima kasih. diperkatakan Yang Berhormat Maran Terima kasih, akan Yang kita Berhormat Maran. kemukakan Yang Berhormat permohonan Menteri, semula kepada sila agensi teruskan. pusat. Yang Berhormat Balik Pulau ada kat dalam ni? Okey. Yang Berhormat Balik Pulau telah memohon agar Hospital Balik Pulau dinaik taraf merangkumi Dewan Bedah, Unit Rawatan Rapi dan Wad Pediatrik, Wad Pembedahan Am, Wad Pembedahan Ortopedik dan Wad ONG. Untuk makluman Yang Berhormat, KKM telah melaksanakan kerja-kerja naik taraf Balik Pulau, Hospital Balik Pulau, meningkatkan Jabatan Kecemasan, Unit Forensik dan Makmal Patologi. Kerja-kerja naik taraf ini telah siap sepenuhnya dan penyerahan projek telah disempurnakan pada 6 Mac 2023 yang lepas. Kemudahan ini akan mula beroperasi secara berfasa mulai 20 Mac 2023. Pada masa ini, saya ingin memaklumkan bahawa kadar penggunaan katil BOR di Hospital Balik Pulau yang berkapasiti 76 katil ini hanyalah sebanyak 53.84 sahaja, iaitu di tahap sederhana. Bagi memenuhi keperluan perkhidmatan berkaitan kepakaran tertentu, perkhidmatan ini disediakan semenjak tahun 2019 menerusi kluster pulau yang mana Hospital Pulau Pinang menjadi hospital peneraju lead hospital. Perkhidmatan yang disediakan secara in-house meliputi bidang kepakaran perubatan am pada setiap hari bekerja, kecemasan dan trauma pada setiap hari bekerja, perkhidmatan rehabilitasi sebanyak 2 kali seminggu dan perkhidmatan kepakaran geriatrik sekali seminggu. YB Kampa ada? Okey. YB Kampa
telah menyentuh mengenai pembinaan hospital Kampa yang baru dan menyatakan bahawa 3 lokasi tapak pembinaan hospital telah dikenal pasti dan telah dimuktamadkan oleh Kerajaan Negeri Perak. KKM juga ingin menjelaskan bahawa tapak baharu di Perkampungan Cangkat Baru dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Perak kepada KKM untuk pengambilan lot-lot tanah tersebut dan berdasarkan semakan didapati sebahagian besar daripada tapak ini merupakan tanah-tanah milik individu di bawah projek rancangan Perkampungan Tersusun RPT dan sebahagian lagi adalah merupakan tanah milik Kerajaan Negeri. Sekiranya pengambilan tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 dilaksanakan, proses ini akan memberi implikasi kos yang tinggi dan memerlukan tempoh masa yang panjang untuk dimuktamadkan. KKM juga perlu melaksanakan kajian berkesesuaian tanah dengan izin soil investigation terlebih dahulu ke atas tapak ini bagi mengelakkan isu berbangkit selepas pengambilan tanah. Untuk makluman Yang Berhormat Kampa, kadar penggunaan katil BOR di Hospital Kampa sedia ada masih lagi di tahap sederhana iaitu pada sekitar 54%. Oleh itu, KKM berpandangan belum ada keperluan mendesak untuk membina sebuah hospital baru bagi menggantikan Hospital Kampa sedia ada. Tambahan pula, Hospital Kampa sedia ada diletak di bawah kluster Hospital Ipoh bersama dengan Hospital Raja Permaisuri Bainun selaku hospital peneraju lead hospital. Perkhidmatan kepakaran disampaikan menerusi kluster tersebut masih mencukupi bagi memenuhi ekspektasi penduduk setempat. Walau bagaimanapun, untuk makluman ahli yang berhormat, Hospital Kampa telah dimasukkan sebagai salah sebuah daripada 26 hospital yang akan ditambah baik seperti yang saya nyatakan pada permulaan tadi. Yang Berhormat Ledang dan Yang Berhormat Tumpat. Menteri, minta laluan sikit. Saya nak ulas sikit tentang Hospital Kampa. Belakang. Okey, Ya. ulas sikit. Yang pertama, yang tentang kos yang tinggi untuk pengambilan tanah, saya rasa itu tidak betul. Sebab dalam sidang DUN Perak, Exco telah nyatakan kos untuk pengambilan tanah itu hanya 1.5 juta sehingga 2 juta. Saya rasa itu bukan satu masalah. Yang kedua, tentang katil yang kurang tu oleh kerana Hospital Kampa tu sudah tidak sesuai. Ia terletak di atas bukit, ada 2 bangunan, sudah tak ada pergerakan tanah dan baru-baru ini Exco Kesihatan telah buat pengumuman bahawa air pun tak ada, air pun tak boleh naik bukit. Jadi saya rasa mengapa kadar penggunaan katil itu rendah? Sebab kemudahan itu sudah tak ada. Tak ada doktor pakar. Oleh itu, kesemua pesakit terpaksa pergi ke Ipoh. Jadi rasa keperluan mendesak itu tidak ada apa-apa ragu. Saya rasa ini adalah satu projek yang kita mesti lakukan. Terima kasih Yang Berhormat Kampa. Berkenaan tentang semakan harga tanah tadi, saya akan ambil maklum dan akan berikan jawapan secara bertulis. KKM menghargai keprihatinan Yang Berhormat Ledang dan YB Tumpat berhubung keadaan Klinik Kesihatan Bukit Gambir dan Klinik Kesihatan Wakaf Baru yang menghadapi kekangan ruang dan isu kesesakan kedatangan pesakit sehingga 400 orang sehari. Bagi menjawab pertanyaan ini, KKM ingin memaklumkan bahawa tindakan sedang dilakukan bagi mengenal pasti tapak yang bersesuaian untuk membina sebuah klinik kesihatan yang baru. Sebaik saja tapak yang sesuai diperolehi, KKM akan mengemukakan permohonan kepada agensi pusat. Dan saya memohon wakil-wakil rakyat yang ingin mengenal pasti tapak-tapak yang bersesuaian, sampaikanlah cadangan-cadangan tersebut kepada KKM. Kita berpindah kepada isu sikit je. Ledang juga. Terima kasih kepada Ketua, terima kasih kepada Menteri. Terima kasih atas jawapan yang sangat positif dan sebenarnya saya sebut tentang 2 klinik kesihatan, satu Wakaf Baru, satu lagi di Pasir Bekan. Kedua-duanya adalah sangat kritikal. Terima kasih. Timbalan Menteri Ledang dalam tajuk yang sama tadi. Okey, Ledang. Ya, terima kasih. Saya ucap terima kasih kerana keprihatinan Menteri Kesihatan. Sebenarnya isu klinik kesihatan tak ada tapak atau ada ni dah isu lama. Kalau di Klinik Kesihatan Bukit Gambir, sebenarnya tapak pun sudah ada. Sebab tu saya rasa boleh rujuk kembali kepada Pusat Kesihatan, Pejabat Kesihatan Daerah untuk mendapatkan maklumat yang tepat bahawa tapak tersebut telah tersedia, tetapi isunya cuma ialah apakah tindakan dan adakah ada kekangan keuangan untuk klinik kesihatan itu dipindahkan ke tapak yang baru. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Tumpat. Saya akan ambil maklum dan juga akan memberikan respons secara bertulis berkenaan maklumat yang lebih lanjut. Kita pergi kepada fasilitis kesihatan Sabah dan juga Sarawak berkenaan tentang Yang Berhormat Kota Marudu. Kota Marudu. Marudu, ada? Tiada. YB Libaran? Tiada juga. YB Baram? Okey.
Yang berhormat Betong, ada. Betong Sarawak. Yang tu Bentong. Okey. Yang berhormat YB Serian. Semua Sabah dan Sarawak berkenaan tentang isu fasiliti Sabah dan Sarawak, saya ingin membangkitkan di dalam Dewan ini, pihak KKM juga memberikan perhatian yang serius berkenaan tentang masalah-masalah klinik sakit di Sabah dan juga Sarawak, dan juga berkenaan tentang permohonan-permohonan daripada Yang Berhormat Sarawak. Kita bernasib baik kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan perhatian, dan juga dalam senarai 400 klinik kesihatan kita akan memberikan penumpuan yang sewajarnya bagi Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, dan juga kaedah pemilihan klinik-klinik baru di Sabah dan juga Sarawak memerlukan pendekatan yang berbeza. Sebagai contoh apa yang kita dapati di Semenanjung, contoh klinik Kota Damansara tidak memerlukan kos yang besar, menggunakan pakai bangunan sedia ada ataupun rumah-rumah kedai yang mencukupi, dan juga konsep ini dapat kita bawa masuk ke Sabah dan Sarawak untuk menyelesaikan keperluan klinik-klinik daif yang sangat-sangat nazak, kalau saya boleh sebut sebagai seorang Sarawakian dengan izin. Kita terus berpindah kepada berkenaan isu perkhidmatan kesihatan berkualiti. Seterusnya saya ingin beralih kepada isu dan permasalahan berkaitan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Saya ingin menjawab berkenaan tentang Yang Berhormat Hulu Terengganu. Tak ada dalam Dewan. Yang Berhormat Menteri, Batang Lupa. Okey, Batang Lupa. Saya ada ajukan satu pertanyaan kepada Yang Berhormat ataupun Kementerian dalam ucapan bahas peringkat dasar berkenaan dengan kelengkapan fasiliti klinik kesihatan. Saya berharap Yang Berhormat Timbalan Menteri melihat perkara ini satu perkara yang perlu diangkat kepada pihak kementerian, oleh kerana klinik-klinik di kawasan kita di Sarawak, terutamanya di kawasan luar bandar, amat ketandusan mesin-mesin seperti mesin hemodialisis, X-ray dan sebagainya. Jadi ini menyukarkan penduduk-penduduk di kawasan luar bandar terutamanya untuk pergi ke pekan-pekan ataupun bandar-bandar yang terdekat, dan ia juga memakan masa yang agak lama dan kos yang agak besar. Mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri melihat perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Lupa juga berkait dengan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Mas Gading berkenaan tentang peralatan seperti hemodialisis, dan juga kita akui bahawa mesin-mesin pusat-pusat hemodialisis ini agak kurang di kawasan pinggir bandar dan juga luar bandar Sarawak. Saya ambil contoh di lawatan kerja saya ke Semunjan, di mana kita dapat melihat pesakit sejauh daripada Sri Aman, memandangkan Sri Aman tidak mempunyai cukup mesin dialisis, terpaksa berulang-alik dalam tempoh 2 jam perjalanan untuk hanya mendapatkan perkhidmatan dialisis. Dan juga bagi menjawab jawapan Batang Lupa dan juga Mas Gading, saya bersekali proses untuk menambah mesin-mesin hemodialisis ini akan dijalankan dalam secara berfasa untuk tahun 2023 sehingga tahun 2024. Saya ingin pergi kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat YB Kinabatangan. Ada. Walaupun YB Kinabatangan tidak berada di dalam Dewan, saya ingin menyebut sedikit kerana ini adalah sangat bersangkut paut dengan apa yang berlaku di Sabah berkenaan tentang akses kepakaran. Dan pada baru-baru ini Yang Berhormat Esko berkaitan tentang kesihatan telah mengadakan lawatan ataupun kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Menteri, dan juga isu-isu yang dibangkitkan adalah berkenaan tentang kepakaran yang sangat-sangat kurang di Sabah. Dan juga antara langkah-langkah yang dicadangkan oleh KKM. KKM telah mengenal pasti beberapa buah hospital yang akan dinarik taraf dari segi perkhidmatan dan kelengkapan. Hospital-hospital tersebut adalah Hospital Tawau dan Hospital Duchess of Kent. Sandakan akan dinaik taraf setara hospital negeri berdasarkan perbincangan MA63 dan kertas putih yang akan dibentangkan oleh KKM. Hospital Lahad Datu dan Keningau akan dinaik taraf kepada Hospital Berpakar Major, dan Hospital Beaufort, Hospital Kota Merudu, Hospital Tuaran akan dinaik taraf sebagai Hospital Berpakar Minor, dan proses ini akan memakan masa dalam tempoh 5 ke 10 tahun.
Tuan Anwar, terima kasih. Oh, Tuan. Ya, okey. Berkenaan tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat ada dalam Dewan. Okey. Seterusnya, Yang Berhormat Kuala Langat meminta agar Hospital Banting, semua hospital yang dijadikan sebagai tempat latihan pelajar perubatan diberikan kemudahan yang terbaik untuk menjalani latihan. Untuk maklumat Yang Berhormat, pada masa ini terdapat sebanyak 136 hospital institusi, 351 klinik kesihatan dan 91 pejabat kesihatan di bawah KKM yang dibenarkan bagi menyediakan latihan perubatan di seluruh negara. 11 institut pengajian tinggi awam, 20 IPTS. Kebenaran penggunaan fasilitis ini dibuat melalui Memorandum of Agreement MOA yang dimertai antara KKM dengan IPTA dan IPTS bagi membolehkan pelajar perubatan mendapat pendedahan awal klinikal dan pengalaman tambahan. Hospital KKM yang dikenal pasti adalah terdiri daripada hospital yang telah mempunyai kemudahan dan pengajaran bagi pembelajaran kepada pelajar perubatan mengikuti modul pembelajaran yang ditetapkan. Misalnya, pelajar perubatan dibenarkan mengikuti ronda anwat, berinteraksi dengan pesakit, mengikuti klinik, pembedahan dan sebagainya bersama pakar perubatan KKM yang dilantik sebagai pensyarah sambilan oleh IPTA dan IPTS. Pelajar perubatan ini lebih bertindak sebagai pemerhati saja dan tidak dibenarkan untuk melakukan ujian-ujian diagnostik terhadap pesakit. Fasilitis ini disediakan percuma kepada para pelajar perubatan IPTA, manakala bayaran sebanyak RM470 sahaja dikenakan bagi setiap pelajar perubatan IPTS. Yang Berhormat Bagan. Oh, Yang Berhormat Sempurna. Saya ingat ada sebut awal tadi sempurna tapi tak berjawab kot. Mungkin tak tahu selepas ini. Pasal menyebut tentang kemudahan prasarana kepakaran. Tak disebut. Saya dengan izin Tan Sri Speaker, kalau boleh saya nak bertanya tentang, saya sebutkan dalam perbahasan di mana kepakaran tidak terdapat di Tawau, di Ladatu, di Keningau, bila mana seseorang itu mempunyai sakit jantung, ya, terpaksa dibawa ke Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Bayangkan Keningau jarak jauhnya daripada Kota Kinabalu. Bayangkan jarak jauhnya daripada Tawau, dari Sempurna, Ladatu ke Kota Kinabalu. Tidak ada. There's no pakar yang boleh buat pembedahan. They can check with ubat, darah tinggi, kolesterol high, boleh nasihat makan ubat. Pembedahan tidak ada. Jadi bila disebut tadi, dia akan mengambil masa 10 tahun. Kalau dia mengambil masa 10 tahun, saya bimbang. Saya berharap Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh membantu untuk merealisasikan, noktakan seperti apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perkara yang boleh menyelamatkan nyawa manusia. Ya, di kawasan sendiri saya juga bangkit. Tidak ada bilik operasi. There's no operating room. Dia perlukan 300,000 saja lighting, pakar, but it's not enough. Saya dah suarakan daripada awal masa Chua Jun Ming, Menteri Kesihatan dulu sampai lah ni. Tak ada. Jadi saya berharap Kementerian Kesihatan dapat mempercepatkan perkara. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Saya memahami perasaan dan sentimen yang dibangkitkan dan juga untuk tempoh 5 ke 10 tahun itu adalah bukan untuk kita mendapatkan pakar, tetapi adalah proses-proses pembinaan fizikal dan juga menjadikan klinik-klinik ini sebagai klinik negeri bagi Sabah dan juga Sarawak. Tetapi apa yang berlaku di Sabah adalah benar dan juga perkara ini memang sangat-sangat menyedihkan dan juga saya berharap agar pakar-pakar yang terdapat di Semenanjung Malaysia dapat mempertimbangkan untuk melakukan aktiviti ataupun program-program kepakaran di Sabah dan juga Sarawak. Berkenaan tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan, ada banyak isu yang dibangkitkan Yang Berhormat Bagan dan perlu dijawab dengan teliti. Yang Berhormat Bagan telah menzahirkan kekhawatiran beliau mengenai petugas kesihatan, terutamanya jururawat terlatih berpengalaman di hospital kerajaan semakin berkurangan. Berdasarkan rekod KKM, terdapat kira-kira 69,608 jururawat yang terdiri daripada 67,272 iaitu 97% lantikan tetap dan 2,336 iaitu 30% adalah lantikan kontrak.
Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 38% berbanding 50,572 jururawat pada 2012. Bagi menambah bilangan jururawat di fasilitis kesihatan KKM, beberapa inisiatif telah diambil seperti meningkatkan pengambilan pelatih diploma kejururawatan di Institut Latihan KKM. Pada tahun 2022, seramai 565 pelatih kejururawatan telah diambil untuk mengikuti pengajian di ILKKM berbanding 156 pelatih pada tahun 2021. Bagi tahun 2023 pula, KKM telah melaksanakan pengambilan sebanyak 982 pelatih kejururawatan iaitu peningkatan sebanyak 35% berbanding tahun sebelumnya. Selain melantik tetap ke semua jururawat keluaran ILKKM, KKM juga telah melaksanakan urusan lantikan secara berfasa bagi 2,336 jururawat kontrak lantikan swasta bukan keluaran institusi latihan selain ILKKM yang masih berkhidmat di KKM. Bagi fasa pertama, seramai 620 orang telah dilantik untuk mengisi jawatan tetap dan selebihnya akan dilaksanakan secara berfasa sehingga Disember 2023. Menawarkan kemudahan cuti belajar bergaji penuh CBBP kepada jururawat masyarakat grade U19, U24 dan U26 bagi mengikuti pengajian diploma kejururawatan dalam tempoh 1 tahun di ILKKM untuk peningkatan secara lantikan PSL ke jawatan jururawat grade U29. KKM sentiasa memberi perhatian kepada kebajikan penambahbaikan laluan kerjaya, skim perkhidmatan jururawat dan juga skim perkhidmatan yang lain. Namun begitu, KKM tidak boleh menghalang mana-mana petugas kesihatan termasuk jururawat daripada meletak jawatan selepas mendapat tawaran yang lebih baik di luar KKM ataupun di luar negara. Antara faktor utama penghijrahan jururawat ke luar negara adalah disebabkan insentif dan gaji yang lebih baik ditawarkan sektor kesihatan luar negara, khususnya negara maju dan negara berpendapatan tinggi. Dan juga untuk makluman Dewan, jururawat kita, nurses-nurses kita adalah merupakan nurses yang dipandang tinggi oleh negara-negara luar. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Puchong dan Yang Berhormat Bagan, masing-masing telah menyentuh berkenaan tentang program vaksinasi HPV dan vaksin COVID-19. YB Puchong menyatakan bahawa sejak sekolah ditutup susulan penularan wabak COVID-19, lebih daripada 500,000 kanak-kanak perempuan telah terlepas suntikan vaksin HPV dan telah mencadangkan agar kerajaan memulakan semula program imunisasi HPV dan melaksanakan program catch-up untuk mereka yang terlepas suntikan HPV. Terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Puchong. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2021, KKM tidak dapat membuat perolehan bekalan vaksin HPV ekoran gangguan bekalan vaksin HPV di peringkat global. Dan ini telah mengganggu pelaksanaan pemberian imunisasi HPV kepada murid perempuan sekolah tingkatan 1 ataupun remaja perempuan berumur 13 tahun bermula tahun 2021. Bagi meneruskan program HPV, pada tahun 2021, KKM menggunakan stok vaksin sedia ada untuk menyuntik murid perempuan tingkatan 1 kohort 2021. Daripada kira-kira 222,000 murid perempuan tingkatan 1 kohort 2021, sekurang-kurangnya 34,000 orang, iaitu 15.7% daripada mereka telah menerima dos 1 vaksin HPV. Ini bermakna masih terdapat 187,000 ataupun 84.3% murid perempuan tingkatan 1 kohort 2021 yang belum menerima sebarang vaksin sehingga kini. Berikutan, harga vaksin HPV telah meningkat sebanyak 6 kali ganda di peringkat global pada tahun 2022. KKM hanya boleh membuat perolehan sebanyak 100,000 dos vaksin HPV pada Disember 2022. Kesemua vaksin tersebut telah diagih ke negeri-negeri diberikan kepada murid perempuan tingkatan 1 yang belum menerima vaksin. YB Puchong juga mencadangkan agar saringan HPV dimasukkan dalam skim peduli kesihatan Peka B40. KKM menyambut baik cadangan ini dan akan meneliti kebolehlaksanaannya dan memandang perkara ini akan melibatkan pertambahan peruntukan sedia ada. Berkenaan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan, izinkan saya menjelaskan sedikit latar belakang mengenai proses mendapatkan segera
vaksin keluaran syarikat Pfizer ketika kebanyakan negara di dunia termasuk negara kita dilanda krisis kesihatan dan memerlukan vaksin tersebut bagi meminimumkan kadar kematian akibat COVID-19. Untuk makluman Yang Berhormat Bagan, semasa syarikat pengeluar vaksin memperkenalkan vaksin COVID-19, syarikat Pfizer sebagai salah satu syarikat pengeluar vaksin COVID-19 telah mengenakan terma-terma perjanjian yang standard dan tidak boleh diubah kepada semua negara yang ingin membeli produk vaksin keluaran syarikat tersebut. Pada masa yang sama, keutamaan kerajaan masa itu adalah mendapatkan segera vaksin tersebut bagi memastikan semua rakyat Malaysia mendapat perlindungan vaksin yang mencukupi. Bagi menjaga kepentingan nyawa dan kesihatan rakyat semasa pandemik COVID-19, kerajaan telah membuat keputusan untuk meneruskan perolehan vaksin COVID-19 bagi memastikan negara memperolehi bekalan vaksin COVID-19 yang mencukupi untuk rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama, kerajaan juga telah melaksanakan inisiatif dengan menubuhkan tabung bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 bagi memberikan bantuan khas kewangan kepada penerima-penerima vaksin COVID-19 yang mengalami kesan sampingan yang serius selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Warga negara Malaysia yang menerima vaksin COVID-19 di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan mendapat kesan sampingan yang serius selepas menerima vaksin COVID-19 layak memohon bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 oleh kerajaan. Menteri Puchong bangun, Menteri. Minta penjelasan YB Menteri. Oh, okey. YB Menteri belum jawab lagi sama ada pada tahun 2023 kita mampu untuk memperoleh vaksin HPV yang mencukupi supaya kita dapat suntikan semua kohort untuk tahun 2023 dan membuat catch up yang untuk yang tahun sebelumnya. Terima kasih Yang Berhormat. Memang berlaku penyelarasan peruntukan kewangan yang sedang diusahakan untuk mendapatkan bekalan vaksin HPV ketika ini. Dan juga saya menyambung berkenaan tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat YB Bagan. Amount bantuan khas kesan mudarat vaksin COVID-19. Maaf Tuan Menteri, soalan itu tidak dijawab lagi dan kalau boleh saya tambah atau bertanya, apakah jenis HPV vaksin yang disebut-sebut untuk dibeli itu sebab harganya dan jenisnya pun berbeza. Kalau Gardasil 9 itu agak mampu dibeli dan sesuai untuk semua 3 kohort divaksinasi. Kalau dapat penjelasan, kalau tidak boleh dijawab dengan bertulis. Okey, saya tidak ada maklumat berkenaan tentang perbezaan-perbezaan harga vaksin HPV tersebut, tapi saya akan memberikan jawapan ini secara bertulis ataupun nota-nota yang akan sampai selepas ini. Amount bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM50,000 jika berlaku kesan adverse yang serius kepada penerima vaksin COVID-19 yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital dan juga tidak melebihi RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal ataupun kematian disebabkan vaksin COVID-19. Apa yang saya sebutkan ini adalah berkenaan tentang individu-individu ataupun rakyat Malaysia yang telah disuntik oleh COVID-19 dan juga mendatangkan kesan mudarat. Kerajaan bersedia dan juga mempunyai bantuan khas kewangan kesan terhadap vaksin tersebut. Timbalan Menteri, minta jelas sikit saja. Sebab masa dah nak habis, Tangga Batu. Baik, masa nak habis, saya sebenarnya dalam ucapan saya berbahas panjang tentang suatu kritikal di Kementerian Kesihatan itu kekurangan ahli fizioterapi. Saya bahas panjang sebab ratio kita terlalu kritikal. Dan saya bila pergi turun ke kampung-kampung, ramai di kalangan orang yang kena stroke sebagainya, mereka tak dapat fasiliti, mereka adanya kekangan. Jadi apakah tindakan segera ataupun saya nak minta jawapan daripada Kementerian Kesihatan apakah yang akan dilakukan? Kerana ni saya rasa kritikal ni, kekurangan ahli fizioterapi. Berkenaan tentang isu fisioterapis yang diperlukan di fasilitis-fasilitis KKM, kita sedang melihat penjawatan-penjawatan yang bersesuaian. Dan juga saya ingin mengambil maklum di dalam Dewan ini ramai
petugas-petugas KKM di dalam pembantu fisioterapis mendesak dan juga memohon keprihatinan kerajaan agar dapat menyediakan lebih banyak penjawatan-penjawatan di peringkat 41 ataupun kenaikan pangkat daripada 29 ke 41. Perkara-perkara tersebut kita akan ambil maklum dan juga memang ada jawapan secara bertulis akan saya bagikan kepada Tangga Batu. Dan juga okey. Ringkas. Satu ialah bolehkah tempoh permohonan dipanjangkan, iaitu kita jangan hadkan 3 bulan selepas dapat suntikan vaksin Pfizer. Kerana kalau 3 bulan banyak yang tak dapat pohon, kesan mudarat mungkin lebih panjang lagi. Yang pertama. Kedua, bolehkah beritahu seperti mana yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bilakah kertas putih berkaitan dengan pembelian Pfizer ini akan diberikan kepada Dewan Yang Mulia ini? Terima kasih. Kita akan memanjangkan berkenaan tentang perkara yang berbangkit tempoh masa untuk tuntutan. Bantuan tabung ini bukan berada di bawah KKM, tetapi kita akan mengenal pasti kesan-kesan tersebut dan juga bantuan dan tabung ini berada 2 minit. Oh, 2 minit. Okey. Sebab memandangkan isu kesihatan yang lain-lain itu jawab tulislah ya. Okey. Tolong. Isu kesihatan adalah merupakan isu yang sangat penting. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan atas peruntukan yang diberikan kepada KKM. Belanjawan 2023 ini adalah permulaan yang amat positif ke arah peningkatan belanjawan sektor kesihatan kepada 5% daripada KDNK. KKM yakin 5% tersebut dapat dicapai dan dipenuhi oleh kerajaan perpaduan secara berperingkat dalam masa 5 tahun susulan perkembangan ekonomi negara yang semakin pulih dan berkembang pesat. Bagi mengakhiri ucapan pergulungan saya pada hari ini, KKM akan memberikan komitmen. Sri Aman, belakang Pak Menteri. Ya, kita nak gulung. Ke belakang. Menteri nak landing. Ya, Pak Menteri, saya ada mengemukakan soalan semasa berbahas tempoh hari, iaitu berkenaan dengan kes bunuh diri yang agak tinggi di negara ini. Saya rasa ia penting. Jangan nanti kita juga yang bunuh diri. Jadi saya minta Yang Amat Menteri mungkin boleh menjawab Terima kasih Yang Berhormat soalan saya itu. Semalam Yang Berhormat Menteri pun ada memaklumkan banyak masalah kesihatan mental ini dan juga isu bunuh diri akan saya jawab secara bertulis. Tapi yang paling penting, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 telah meluluskan peruntukan baik pulih 400 klinik daif termasuk hospital di seluruh negara. Sebanyak 340 juta yang diluluskan menyelenggara peralatan perubatan khasnya klinik kesihatan melalui Medical Equipment Enhancement Tenure dengan peruntukan sebanyak 160 juta serta pergantian peralatan perubatan usang berjumlah 100 juta. Peruntukan ini akan membolehkan KKM meneruskan usaha-usaha membaik pulih, meningkatkan lagi kemudahan fasilitis kesihatan sedia ada. Usaha ini sangat diperlukan memandangkan sebahagian besar fasilitis kesihatan terutamanya klinik-klinik kesihatan di luar bandar, kawasan pinggir bandar, berada dalam keadaan daif. Peruntukan ini akan sampai di tempat seperti di Long Lamak, Sarawak, akan sampai di Lahad Datu, akan sampai di Long Busang, akan sampai ke Pulau Tioman dan juga kerjasama dan yang paling penting bekerjasama dengan pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara KSN bagi menangani isu kesesatan. Dan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat berkenaan tentang 3 bilion akan serba sedikit secara berfasa kita akan menyelesaikan masalah penjawatan doctors, nurses, farmasis dan juga semua skim-skim yang terdapat di dalam kementerian. Dan juga Kementerian Kesihatan adalah merupakan satu-satunya kementerian yang mempunyai puluhan skim yang terbanyak di dalam Malaysia ini. Dan juga saya berharap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 akan bermurah hati untuk menambah lagi bajet-bajet ataupun belanjawan-belanjawan, dana-dana yang diperlukan, terutama sekali kepada 54 ahli parlimen yang membangkitkan soalan yang saya tidak dapat jawab dan saya akan bagi jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Menteri Kesihatan. Sekarang sampailah kita kepada kementerian terakhir, Kementerian Kewangan. Saya jemput Menteri Kewangan dan seterusnya menggulung. Terima kasih. Silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan kathiran kepada semua ahli yang berhormat yang telah bagi pandangan, teguran, kritikan dan juga cadangan bagi memperbaiki dan memperkemas belanjawan madani yang telah saya bentangkan. Yang pertama, seperti yang saya tekankan dalam belanjawan ini akan hanya berkesan kalau kita dapat pastikan pengurusan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbelanjaan itu agak tinggi, tetapi ia terikat dengan keupayaan kita mengelakkan daripada segala salah guna kuasa, kebocoran dan rasuah. Sebab itu saya mohon kerjasama rakan-rakan yang berhormat. Sekiranya kita mahu dan inginkan belanjawan ini berkesan dan memenuhi maksud dan tujuan yang kita lakarkan, kita mesti bersama-sama bersedia mendukung semua usaha membersihkan jentera kerajaan daripada pelanggaran hukum. Dan setiap tindakan yang diambil ke arah itu harus mendapat dukungan dan tidak kecaman seperti mana berlaku sekarang. Ali Muhammad dari Bagan Serai, Larut, Bacuk, Temeloh, Puncak Borneo, Kubang Krian di antara lain bangkitkan soal menoktahkan miskin tegar. Saya agak sangsi dengan beberapa pandangan dikemukakan. Pertama, mengandaikan bahawa dalam Islam tidak ada maksud untuk menoktahkan kemiskinan. Malah, kalau tak salah saya, salah seorang mungkin kepala batas mengatakan tidak ada dalam tradisi Islam yang boleh menoktahkan kemiskinan tegar kerana dikaitkan dengan soal zakat. Saya fikir harus Yang Berhormat menelaah lagi. Tanggungjawab kita ialah pastikan pengagihan kekayaan itu dapat dimanfaati oleh segolongan besar. Dan dalam hal ini saya ingatkan tentang surah Al-Hasyr tentang bainal aghniya minkum. Janganlah kekayaan itu berlega di kalangan kecil yang disebut sama ada elit politik, elit penguasa. Dan bila berlega di kalangan itu dengan undang-undang badan penguasaan itu memihak kepada mereka, seolah-olah tidak ada tindakan, ya. Seolah-olah kalau kamu berkuasa, kamu akan terlepas daripada tindakan. Ini mesej yang jelas yang saya mahu sampaikan, bahawa peraturan dalam negara kita tidak akan mengizinkan hal ini berlaku. Kerana kalau kita izinkan, pengagihan ini tidak mungkin. Mana boleh kita terima satu hujah mengatakan tidak boleh noktahkan kemiskinan tegar. Di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, kita tahu ini berlaku. Dalam 2 tahun 3 bulan, dengan pengurusan yang baik, bukan saja zakat. Zakat itu di antara tunggak pengurusan yang baik. Contoh khalifah tidak menyalahkan guna kuasa, itu yang menyebabkan boleh. Saya ingatkan tentang riwayat oleh Yahya bin Sa'id yang juga seorang gubernur di zaman Umar Abdul Aziz. Saya pernah diutus Umar Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Saya niat untuk memberikannya kepada golongan fakir. Namun tidak saya jumpa siapa pun. Kerana mereka terlepas daripada kategori golongan fakir. Ini bagaimana Ali Muhammad dari parti yang membicarakan soal Islam mengatakan ini tidak mungkin. Jadi kita akan gunakan jentera kita sebaik mungkin. Percayalah, saya akan pastikan seluruh jentera kerajaan tanpa tolak ansur untuk memastikan kita noktahkan kemiskinan tegar tahun ini juga. Banyak lagi contoh saya akan rumuskan kerana saya tidak fikir ini akan jadi isu dalam hal noktahkan kemiskinan tegar. Yang perlu ialah tekad kita.